satu perkara yang sangat penting sebenarnya dalam aktiviti memanah. Sebab kita kena ingat ya, aktiviti memanah ni dia bukan sukan. Memanah ni dia senjata. Memanah ni dia alat survival hidup. Jadi bila kita sebut survival hidup ataupun alat senjata untuk peperangan, jadi dia ada satu cara yang begitu penting untuk kita faham tentang alatan-alatan memanah, termasuk dengan bagaimana nanti kita nak memanah. Jadi petang ni saya ambil masa sikit, kita akan bincang persiapan ataupun perkara yang kita akan buat sebelum memanah, semasa memanah dan selepas memanah. Sebenarnya yang penting adalah sebelum dan semasa. Selepas ni okey sikit. Baik, peralatan yang kita gunakan, peralatan peribadi ya, maksudnya musuh dan juga anak panah, ini perkara yang penting. Di samping dengan apa sahaja yang kita letakkan untuk kita memanah, itu yang kedua. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah peralatan yang kita gunakan untuk memanah, dan peralatan tu adalah peralatan peribadi. Busur yang kita nak guna, ini busur nama dia. Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil bow. Kalau dalam bahasa Turki dia panggil ok. Tiba-tiba lah cerita Turki ya. Okiai dia panggil. Jadi busur ni sebelum kita nak memanah, kita kena tengok dulu tali dia okey ke, ada putus-putus sikit ke, ada tercabut ke. Ini semua penting lah untuk kita tengok lepas tu kita tengok juga ada tak pecah-pecah dan sebagainya, ada retak ke. Kalau ada retak dekat siah lah, kita panggil siah ni, jangan guna, bahaya. Jadi lebih baik kita simpan. Ini antara taklimat yang kedua. Yang ketiga, kita kena pastikan tak ada gangguan pada sesuatu yang mana anak panah ni, tali ni nak pergi. Okey, contoh saya bagi kan, cincin. Cincin, kalau kita pakai cincin untuk memanah yang macam saya tunjuk sebelum ni, tamring tu lain. Tapi kebetulan ada 5 cincin kat jari, banyak, besar pula tu. Jadi benda-benda ni bahaya sebab takut-takut nanti dia tertarik, dia tersangkut pada cincin tu dengan jari-jari pergi sekali. Ini kita tak nak, sebab anak panah ni tali dia ni dia kuat. Dan bila dia lepas, dia akan pergi dengan momentum. Jadi kalau kita ada cincin, maka hati-hati jangan sampai cincin tu dia menghalang dan mengganggu tali tu. Bila kita tarik ni kita nak lepas, so tak nak cincin tu. Kita tengok pada anak panah. Lepas tu kita kena periksa adakah mata ni longgar. Bagi anak panah yang ada mata, ada point. Bagi yang dia dah terus built in, dia dah terus slot in, tak ada masalah. Tapi yang mana yang masuk macam ni, dia kena tengok betul-betul longgar ataupun tak. Dan juga kena tengok pada knocking. Knocking ni sama ada patah ataupun tidak. Ini perkara yang pertama sekali sebelum kita nak memanah. Kena tengok anak panah. Tak kira anak panah sendiri ataupun siapa punya, ataupun kita jumpa, inilah perkara yang paling atas sekali untuk kita tengok pada anak panah. Dia kena pegang macam ni. Kalau dia pegang macam ni, okey, tak ada rasa tajam-tajam, tak ada rasa macam rosak-rosak, jadi anak panah tu boleh digunakan. Tapi bila kita pegang, kita dah rasa tajam, kebiasaannya semua anak panah, tak kira lah dia fiberglass ke, dia carbon ke, dia kayu ataupun dia buluh, bila kita lurutkan macam ni, kita rasa dengan tangan kita ataupun kulit kita, memang kita boleh tahu sama ada dia okey atau tak okey. Kalau kita rasa macam yang saya sebutkan tadi, tajam-tajam dan sebagainya, anak panah tu elok dijauhkan daripada orang ramai. Kita diharamkan ya, saya sebut senang ni lah, haram, berdosa. Berdosa ni berdosa kan? Kita tak boleh nak halakan anak panah ni. Okey. Contoh ni tempat memanah. Ni tapak memanah. Ni tapak menunggu. Ada dua tapak menunggu, tapak memanah. Bila kita berada di tapak menunggu, anak panah tetap tak boleh masuk locking dia pada tali. Walau apa pun jadi, dia kena masukkan dalam silver ataupun dipegang dan sebagainya. Ini tapak memanah, tapak menunggu. Giliran contohnya, kawan kat depan tengah memanah. Bila kita mula masuk ke garisan ataupun tapak memanah, masa tu baru kita akan masukkan anak panah pada tali busur. Bermaksud bahawa kalau kita dah kenal pasti ini adalah tempat kita nak memanah,
apa tempat sekalipun yang bukan kita nak memanah, kita tak boleh pasang. Kenapa tak boleh pasang? Sebab kita tak nak ada kecelakaan yang berlaku. Sebab kita dari masa ke semasa kita akan sentiasa nak upgrade. Kita akan kita akan puaskan diri kita dengan peralatan-peralatan yang lebih baik. Jadi itu antaranya lah. Baik. Seterusnya sebelum memanah kita kena tengok tempat kita nak memanah ni. Antaranya dia tak ada apa-apa halangan, tak ada apa-apa objek di belakang. Objek ni maksudnya benda hidup lah. Benda hidup ni kan sama ada manusia ataupun haiwan. Yang tak nampak tu cerita lain. Jadi bila kita nak memanah ni, kita kena pastikan tidak ada hidupan yang lalu lalang dekat depan kita. Saya pun kadang-kadang pakai jam lah, tapi ada pernah saya memanah, saya pakai jam tu tercampak. So nak cerita memang kuat lah dia punya hentaman tu, dan begitu juga dengan gelang dan sebagainya lah. Ini kalau ada anak panah, kena ingat ni tempat kita memanah, ini target, ini tempat kita memanah. Kita panah, anak panah tak sampai, jatuh kat sini. Jatuh depan sikit. Okay. Ini semua orang tengah memanah ni. Tiba-tiba kita pun, tak apalah, pergi ambil. Jangan sekali-kali. So kalau nampak perkara ni, minta tolong tegur dia. Tegur dia sebab benda ni bahaya. Walaupun dekat sebab kita tak nak, walau apa sekalipun, kita tak nak take for granted. Kita tak nak ambil lewa. Takut-takut nanti memang boleh berlaku perkara yang kita tak nak. Baik. Okey, ini contoh anak panah ada kat target. Bila anak panah ada dekat target, jangan semua berebut nak pergi ambil. Tunggu giliran. Seorang-seorang. Siapa sampai dulu ke? Dia mesti kena, bukan nak ambil anak panah, dia tak boleh macam ni. Dia kena ke tepi. Ataupun dia kena ke tepi sini. Ini cara yang paling betul bila nak ambil anak panah. Dia mesti datang ke sisi. Dia tak boleh datang ke depan. Baik. Yang pertama sekali dia mesti tahan dan dia mesti tarik. Bukannya tarik. Tarik kita keluar habis. Jadi kena tahan dulu, kena tarik, tu yang pertama. Yang kedua kena pandang orang belakang. Kita nak tarik, sebab tu kita cabut, kita menghadap ke sisi supaya kita boleh jeling orang belakang. Kalau kita macam ni, kita tak nampak orang belakang. Bila kita tarik, boleh kena kat dia. Dia pun boleh sakit, boleh cedera. Kalau tak pasal-pasal pecah noking belakang ni, mungkin dia boleh cedera. Baik. Cara dia, kita kena tarik daripada tepi. Dah tarik, simpan. Itu sahaja. Anak panah sendiri sahaja. Jangan ambil anak panah orang. Bila bukan giliran dia untuk memanah, jangan sekali-kali pun masukkan anak panah ini pada tali busur ataupun knocking dia. Tak payah. Simpan je. Giliran kita sampai nanti barulah kita akan memanah dengan dia. Baik. Lepas sahaja kita memanah, kita kena tengok keliling. Kita kena alert. Bila saya sebut taklimat ni, maksudnya setiap daripada kita ni bertanggungjawab untuk menegur yang lain, termasuk diri sendiri. Iaitu bila kita dah memanah, dah selesai memanah dengan 6 batang anak panah contohnya. Jadi kita tengok kawan kita belum selesai. Jadi kita kena tunggu dia. Jadi ini perkara yang alert. Lagi pula bila kita jadikan memanah ni di taman ni, dia santai. Bila santai, kita tak tahu siapa datang. Kita tak tahu siapa yang nak cuba. Jadi walaupun dalam keadaan kita dah biasa, dah faham, dah mahir, dah pakar, dah power gila, tetapi bila ada budak baru yang datang atau orang yang baru cuba, kita tetap kena tunggu dia. Masa kita dah nak ambil anak panah kat belakang, kita cakap je, oh ada orang kat belakang. Kena sebut. Walaupun macam ni tak apa, macam ni saya tak ada masalah lagi sebab kita nampak. Tapi bila kita dah main target besar macam tu, kita tak perasan ada orang kat belakang. Sebab target tu tinggi, target ni rendah, tak ada masalah. Bila target tinggi, kita dah ambil anak panah sebab kita semua masuk kat sini, tak ada masalah. Ada kawan yang dia kat belakang. Jadi bila kita dah ambil, kita pergi kat depan, kita terus panah, itu bahaya. Jadi cara dia, orang yang anak panah dia selalu ke belakang, dia kena bagi tahu. Dia kena cakap apa, dia cakap ada anak panah kat belakang atau apa je lah, bahasa isyarat yang mudah untuk kita faham. Kan tiba-tiba kita nak cabut kawan punya, sebab kan saya sebut dekat surau dalam kuliah, saya kata ada 3 orang yang dimasukkan dalam syurga kan. Yang pertama orang yang buat busur, kedua orang yang lepaskan anak panah, orang yang buat anak panah, yang kedua orang yang lepaskan anak panah, dan yang ketiga orang yang cabut anak panah. Jadi kita nak yang ketiga. Jadi berebut-rebut semua orang nak cabut anak panah, nak jadi KD.
Kan kalau dekat main golf tu dia ada caddy ambil bola. Jangan jangan buat kecuali kita minta izin. Aku ambilkan boleh? Ambil lah, penat lah pergi ambil. Itu boleh minta izin pada kawan untuk cabut anak panah. Sama saya sebut tadi, satu tangan cabut anak panah, satu tangan tahan pada target. Kita nak ke sasaran untuk ambil, kita akan nampak nanti ada anak panah yang jatuh. Kalau anak panah ni kita jalan, kawan kita punya, kita pijak, okey lagi. Sebab anak panah ni fiberglass, harga dia RM4.50 sebatang. Tapi tiba-tiba anak panah macam ni, kita pun pijak, lepas tu kita tarik, patah. Anak panah ni sebatang harga dia RM25. Jadi apa dia? Sedih lah. Nangis owner. Jadi bila kita nak ambil anak panah, kita kena berhati-hati, kena tengok keliling. Jangan tengok depan dia. Lepas tu kita pijak kawan punya anak panah. Ini pun antara perkara yang kita perlu kena alert. Kita perlu kena ingat. Jangan terlalu suka-suka. Sebab ini adalah kawasan yang bahaya. Bila kita nak memanahnya, dia bahaya. Baik. Ini ada dua. Yang pertama, bila kita tarik, tak ada anak panah, kita tarik, kita lepas. Itu paling pantang, dia panggil dry fire. Tak boleh. Dia panggil panahan kosong dalam bahasa Melayu. Kenapa? Bila kita tarik, bila kita lepas, dia ada beban. Kalau kita pakai anak panah, bila kita tarik, dia lepas, anak panah tu yang akan pergi bawa beban tu, serap beban tu. Tapi bila kita tak ada anak panah, kita tarik, konon-konon kita nak test kawan punya, lepas tu kita lepas. Sebab saya pun tak berani nak lepas, sebab dia akan patah. Bila dia tak dapat pergi beban tu pada anak panah, dia akan balik ke sini. Bila dia balik ke sini, sama ada dia akan crack, dia akan patah, dia akan kena muka kita, ataupun dia akan terpelanting dan kita rugi. Sebab satu busur ni harganya lebih kurang RM80. Busur ni harga RM250. Busur-busur yang lain semua ada harga dia. Jadi benda ni semua yang kita kena elakkan. Jangan sekali-kali kalau kita tarik, boleh tarik tak ada masalah, tapi lepas perlahan-lahan. Bukannya kita tarik, kita lepas macam kita nak memanah. Itu bahaya. Yang kedua, anak panah jangan letak dekat bawah. Macam ni. Saya saja suka kan. Jangan. Kita ada adab dengan alatan. Jadi caranya kita letak pada kasut ataupun atas dia. Jangan letak macam ni. Pantang saya tengok macam ni. Jangan. Sebab kita ada adab dengan busur Jadi ini caranya. Sama ada kita letak yang kat sini. Beli busur bukan murah-murah. Harga mahal-mahal, ada 500, ada 1000. Dia pernah sebut sebelum ni, jangan macam ni. Kan. Bangga pula macam ni kan. Ini macam kawat tongkat ni tercocok orang. Jadi jangan. Tetapkan dia ke bawah ataupun masukkan dia pada cover. Baik. Kalau tak ada orang dewasa, jangan main. Ataupun memang orang dewasa yang akan keluarkan semua peralatan ni, tiba-tiba dia sakit perut. Jadi bila dia sakit perut, dia kena pergi buang air. Yang lain semua kena berhenti main dulu, tunggu. Sebab kita kena juga ada orang dewasa untuk pantau kita. Ada berlaku di satu tempat di sekolah. Bila cikgu dia terlupa nak pantau, rupanya anak murid dia keluar daripada belakang ni. Tengah ambil anak panah ni, tiba-tiba kawan dia seorang keluar. Kawan dekat depan panah. Dia pergi kat mana? Dia pergi kat sini. Di dalam ni, keluar macam ni. Nasib baik budak tu tak ada apa-apa. Masih hidup dalam hari ni, alhamdulillah. Tapi budak sekolah rendah, sekolah menengah. Itu berlaku. Kawan, busur ni beli kat Bangi kan? Banyak. Apa-apa boleh PM, slot talk dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz.